Saya mahu berbincang dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Zulkhairi Muhammad Rani, pakar perubatan kesihatan awam USIM. Prof, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, hari ini adalah kes tertinggi lagi sekali, lebih 22,000. Adakah terlampau awal atau adil untuk kita kaitkan kes baru tertinggi ini adalah berkaitan dengan kemelut politik berpanjangan, atau adakah tidak boleh lagi kita kaitkan dua perkara ini? Okay, pada pendapat saya, kes baharu yang ada pada hari ini sebenarnya refleksi pada apa yang berlaku pada 2 minggu yang lepas. Mungkin kegagalan kawalan, kegagalan kepatuhan masyarakat kepada SOP ditambah pula dengan varian baru Delta yang ganas memberikan mesej bahawa kita perlu tingkatkan usaha. Dan pada pendapat saya sedikit sebanyak mungkin ada kaitan apabila perkumpulan ramai orang membincangkan perkara ataupun kemelut politik ini mungkin boleh menyumbang kepada kenaikan kes. Tetapi apa yang penting sekali sebenarnya, ia adalah mesej bahawa kerajaan sekarang ataupun kerajaan yang akan kita dapat, kerajaan baharu ini mesti meningkatkan usaha bagi membawa kita keluar daripada kemelut, bukan saja kemelut politik, bukan saja ketidakstabilan politik, bahkan yang kita hadapi sekarang, iaitu pandemik COVID-19 ini. Okey. Jadi bagaimana fokus kita sudah tentu yang terutamanya adalah pembendungan COVID-19. Bagaimana kita ingin memastikan kita tidak boleh mengawal COVID-19 dengan efektif ketika ini, dan pada masa yang sama kita juga tidak boleh rush proses untuk kita memilih Perdana Menteri dan juga kerajaan baru. Jadi bagaimana kita memastikan momentum pengendalian COVID-19, momentum proses vaksinasi tidak terganggu atau tidak terganggu dengan terlampau signifikan sementara kita masih lagi belum ada kabinet dan kerajaan yang penuh ini? Okey, bagi memastikan kita punya untuk melawan COVID-19 ini, kita harus memastikan bahawa fasiliti kesihatan kita harus terus berjalan dengan mantapnya, dan dalam masa yang sama kita mempertingkatkan lagi usaha-usaha pemberian vaksin. Walaupun mungkin sekarang kita tidak ada lagi menteri yang khas untuk hal ehwal vaksin ini, tetapi kita ada kaki tangan kerajaan daripada kaki tangan awam ni yang sebenarnya mendukung hasrat kita semua untuk terus memberikan yang terbaik, itu memberikan perkhidmatan perubatan. Kita ada Kementerian Kesihatan Malaysia serta doktor-doktor, pakar-pakar, pegawai-pegawai perubatan, bahkan houseman dan MO kontrak sekalipun turut menyumbang untuk memastikan kita dapat keluar daripada pandemik ini, sama ada dengan walaupun kerajaan baru belum dibentuk lagi, tetapi kita teruskan usaha kita, dan saya harapkan agar supply vaksin, bekalan vaksin berterusan, bahkan bukan saja berterusan, bahkan dipertingkatkan lagi. Tapi kalau kita lihat sekarang ini di Greater Klang Valley dan di Negeri Sembilan kita, dan bahkan di Labuan yang lebih dahulu capai lebih tinggi daripada Greater Klang Valley, kita harapkan negeri-negeri lain yang masih mempunyai kadar vaksinasi yang rendah terus diberikan perhatian dan dipertingkatkan lagi. Okey Prof, ini saya mahu kongsikan perkembangan terkini yang baru saja kami terima berkaitan dengan apa yang kita bincang berkenaan dengan penularan COVID-19. Ini yang terkini, angka COVID-19 dari KKM. Baik, ini saya kongsikan apa yang dikongsikan oleh KKM di laman Twitter mereka. Kita sudah mendapat perincian penuh. Kita tahu hari ini adalah kes tertinggi lagi sekali, 22,242 kes, 225 kematian baru. Kes sembuh juga meningkat kira-kira 20,000 orang hari ini, sudah hampir 1.2 juta. Jumlah kes keseluruhan hampir 1.5 juta. Kes aktif meningkat kepada lebih 254,000 dan perkembangan program vaksinasi di bawah itu. Ini adalah angka penuh. Laporan lanjut di astro.com dan juga bulletin-bulletin yang seterusnya. Kematian masih lagi melebihi 200 orang. Bilangan di ICU masih lagi 4 angka 1,060 orang. 540 memerlukan bantuan pernafasan. Prof, sudah tentu pengendalian COVID-19 antara isu yang menjadi kontroversi berkenaan dengan pentadbiran lama ini,
Jadi siapa saja yang naik selepas ini, Perdana Menteri ataupun kerajaan yang baru ini, apa yang patut mereka lakukan, low hanging fruits, apa yang mereka boleh lakukan dengan cepat dari segi polisi untuk membendung COVID-19 daripada menjadi lebih serius? Okay, kerajaan yang baru harus meneruskan agenda negara untuk memulihkan negara daripada pandemik ini, seterusnya membawa kita semua keluar daripada pandemik ini. Dan buat masa ini kita perlukan kerajaan yang teguh, kukuh dan pemimpin-pemimpin yang mempunyai tahap kepimpinan yang tinggi. Dan sempena bulan Ogos, bulan kemerdekaan ini, marilah kita sama-sama bersikap patriotik demi negara kita untuk memerdekakan negara kita daripada COVID-19. Dan satu elemen yang paling penting untuk saya tekankan daripada segi pengurusan kerajaan ialah dengan mempertingkatkan lagi komunikasi risiko. Itu dengan memaklumkan kepada penduduk tentang situasi semasa dengan jelas dan memaklumkan strategi kerajaan baru ini untuk menangani COVID-19. Dan saya yakin penambahbaikan dapat dilakukan dan strategi yang akan dilakukan, akan diumumkan ini haruslah berpandukan kepada data-data sedia ada serta bukti-bukti saintifik yang kukuh dan juga berlandaskan best practice yang dilakukan oleh negara-negara lain yang mana mereka dapat mengawal pandemik ini. Dan saya yakin dalam seluruh dunia pun mana-mana kerajaan pun inilah kali pertama kerajaan mana-mana negara pun berhadapan dengan pandemik COVID-19 sebab tidak ada lagi COVID-19 sebelum 2019 yang kita tahu. Dan pada pendapat saya seluruh dunia termasuk di negara kita sendiri kita dapat lihat bahawa sistem dan fasiliti kerajaan, fasiliti kesihatan diuji dengan hebatnya. Negara yang mempunyai sistem pengurusan kesihatan termasuk bahagian perubatan yang memberikan rawatan yang optimum kepada penduduk dapat menangani pandemik. Kan tetapi negara yang lemah daripada segi fasiliti kesihatan mereka akan terus lumpuh dan tanpa peranan yang aktif daripada sudut kesihatan awam pula untuk menangani pandemik ini, melakukan pengesanan dan kaedah-kaedah pencegahan penyakit, seterusnya merancang kehadapan untuk memperkukuhkan sistem kesihatan, negara tidak akan dapat menangani pandemik ini. Kecepatan, kejituan dalam kawalan penyakit adalah elemen yang sangat-sangat penting dalam kawalan penyakit. We have to be fast and speed is the essence. Kita beritahu. Bercakap dengan fast and speed is the essence itu, secara spesifiknya apa langkah-langkah yang Prof cadangkan kerajaan baru ini lakukan dengan cepat sebaik saja mereka dilantik menjadi kerajaan baru, dan mungkin apa pada pendapat Prof yang kita boleh tambah baik keputusan-keputusan yang kerajaan terdahulu sudah lakukan berkenaan dengan pengawalan pandemik, polisi dan sebagainya, apa yang perlu diubah dan ditambah baik oleh kerajaan baru ini? Okey, pada pendapat saya dalam segi pengesanan kontak kita mesti cepat dalam mengesan kontak dan kontak-kontak tersebut perlu diuji, perlu disaring dengan cepat supaya sekiranya kita tidak saring mereka dengan cepat, tidak memberikan perintah kuarantin ataupun pengasingan kepada mereka, mereka terus-menerus melakukan perjalanan, berjumpa dengan lebih ramai orang lagi, terus ke tempat kerja, dan ini akan meningkatkan kes dengan banyak. Dan dengan melakukan pengesanan kontak ni, ada pihak yang takut kalau kita melakukan pengesanan kontak yang banyak, kita melakukan ujian yang banyak, dah tentulah keputusannya akan jadi besar. Kita tidak perlu takut dengan peningkatan jumlah kes yang positif kerana dengan jumlah yang banyak dalam komuniti ini bermakna kawalan kita belum cukup bagus. SOP yang dipraktikkan belum cukup lagi untuk mengawal, dan selain daripada itu pengesanan secara bersasar juga amat perlu dalam kalangan golongan yang bekerja dalam sektor yang berisiko tinggi. Okey, untuk menyenangkan ataupun memberikan kemudahan kepada masyarakat, kit ujian kendiri. Saya kira selain daripada pengesanan kontak yang aktif dan membuat ujian-ujian di fasiliti kesihatan, kit ujian kendiri haruslah dibawa masuk dengan lebih banyak, dengan harga yang bukan saja berpatutan, bahkan berkualiti
dengan lebih murah bagi membolehkan semua golongan untuk melakukan ujian, terutama mereka yang menjadi kontak rapat. Dan selain daripada itu, harga yang berpatutan ini memungkinkan lebih banyak pihak, termasuk NGO, pihak NGO dapat membantu kerajaan menjalankan ujian-ujian ini, dan juga bukan sahaja melakukan ujian, terlibat dalam pelaporan kes. Jadi tak bermakna kalau kita dah buat tapi kita tak melaporkan pun, ini adalah satu yang salah. Dan kerjasama daripada anggota masyarakat, sekiranya mereka buat ujian kediri ini, sekiranya positif, mereka hendaklah melaporkan kepada sistem MySejahtera supaya perintah kuarantin di rumah dapat dijalankan, dan juga penilaian ke atas kategori-kategori penyakit mereka dapat dilakukan. Mereka dalam kategori 1 tidak mempunyai simptom, kategori 2 mempunyai simptom, kategori 3 mempunyai masalah pneumonia, kategori 4 memerlukan bantuan oksigen di hospital. Sekiranya saya dengar ada daripada kalangan rakan-rakan mungkin daripada bukan bidang perubatan telah siap sedia dengan membeli oksigen concentrator dan berbincang-bincang untuk membeli oksigen tank diletakkan di rumah dan sebagainya. Pada saya ini adalah satu langkah yang kurang disarankan, kerana dengan pemberian oksigen ataupun menggunakan oksigen tanpa pemantauan daripada pihak kesihatan sendiri, ini adalah satu yang boleh membahayakan nyawa. Dan orang ramai sebenarnya tidak tahu bila kategori 1 ataupun kategori 2 yang mengambil oksigen sendiri ataupun kategori 3 yang mengambil oksigen sendiri ini boleh menjadi lebih teruk lagi, bahkan boleh menyebabkan kematian dan meningkatkan kes-kes BID, sebab mereka lambat mendapatkan rawatan di hospital dengan bergantung pada oksigen ataupun rawatan-rawatan lain yang mereka beli di rumah. Baik, terima kasih Profesor Zulkhairi, Profesor Madya Dr. Muhammad Zulkhairi Muhammad Rani, pakar perubatan kesihatan awam USIM.